Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat malam. Saya mendoakan agar anda sentiasa sihat walafiat. Cuaca tiba-tiba saja boleh hujan pula hari ni, saudara. Bagaimanapun, hijaunya masih terasa lagi, saudara. Kita masih lagi memijau. Admin nampak gambar saya sudah tinggi sangat tu. Songkok sesekerat. Rendahkan sikit lebih baik kot. Saudara, apa khabar? Saudara Amri Alsi, saudara Azrul Jalil, saudara Mustafa Ilyas. Rendah sikit lagi. Sikit lagi rendah lagi. Lagi rendah tak apa. Okey. Saudara Maksu, saudara Ilyas Muhammad. Begitu juga Tuan Haji Azhar Abdul Manak. Apa khabar Tuan Haji? Moga sihat walafiat. Raja Kamal, Raja Bazian, sihat ke di Sungai Petani? Rasanya panas tak ataupun sudah hujan? Joka, apa khabar? Nur Azman, saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan. Saudara Nur Azman dari Pokok Sena, Kedah. Kawasan Pokok Sena tengah panas. Berderit-derit tu. Saudara Azali Kasim. Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura. Dengan doanya teriring. Doa untuk kita, warga kita sihat walafiat dan berbahagia. Apa khabar saudara Muhammad Nazri Syafi'i? Saudara Syali Ahmad dari Putrajaya. Saudara Nur Maria. Ya, Tuan Syed Abdul Hakim dari Singapura, saudara. Puan Nur Maria, saudara Syarani Salmah, saudara. Kita juga Abdullah Majid, saudara Richard Bakri, Pak Chu, apa khabar Pak Chu dari Langkap? Dah setengah guruji kilat tapi tak hujan. Dah setengah guruh tu, bukan guruji tu. Pak Chu. Mungkin tersalah type tu. Ya, saudara Muhammad Asidir dari Kuantan, Puan Hamidah Kamat, salam perjuangan. Puan Umi Kalsum, saudara Wan M. Bakri, Puan Nafisah Idris, begitu juga saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk. Apa khabar Mi? Moga sihat ya. Saudara Marabiah Abdullah, selamat malam. Mazlan nak katanya. Saudara Rahim Aim dari Rembau. Apa khabar kau? Apa khabar? Di Rembau ni panas ke sejuk? Saudara Kamarudin Syahabudin dari Kapar Kelang. Kata Raja Kamal Raja Bazian di Sungai Petani panas lit-lit. Singapura pun kata Syed Abdul Hakim, dia kata pun panas terik. Diansyah, apa khabar orang baru? Moga sihat walafiat. Saudara Jafridin dari Teluk Intan. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf. Akan saya santuni usai pencerahan nanti, saudara. Baik, hari ini saudara, hari Jumaat. Siang tadi kita sama-sama menunaikan solat Jumaat. Kita berjemaah memohon pada Allah SWT agar negara kita aman bahagia, agar kita sihat walafiat bersama dengan keluarga. Jangan lupa saudara, hari ini hari permulaan 1 Mac 2024. Jadi ramai bercakap dengan saya, 1 Mac ni adalah tarikh bermulanya cukai dinaikkan daripada 6 ke 8%. Kelang kabut lah kawan-kawan hantar ke saya. Memanglah begitu keadaan saudara. Tak ada di dunia ini negara yang barangnya naik akan turun, saudara. Dan jangan lupa saudara, kita tinggal 11 hari lagi untuk kita menghadapi hadirnya Fajar Ramadan. Namun begitu saudara, sudah pun masuk hari yang ke-1437. 1437 virus tersebut melanda negara kita, belum ada usai. Cuma jumlah saja tak dapat saya laporkan. Ya, Saudara Fazilah Gadi, Tengku Harun, apa khabarku? Dari Putrajaya, Saudara Hamzah Hussein, Mat Faridun Tukiman, Puan Syarifah Apipah BSA. Begitu juga dengan Lan Finafika dari Teluk Intan. Adib AH Kamil. Salam untuk warga cinta damai, saudara. Untuk teman-teman yang ada di dalam TikTok tu, saya tak boleh. Sebab saya pun tak tahu macam mana nak buka. Nasib baiklah saudara, nasib tidak baiklah saudara. Bagaimanapun, untuk di Facebook ini, saudara, jangan lupa like, share dan subscribe. Saudara, jadi saya mengharapkan dalam saat-saat begini, besok hari Sabtu, mungkin ada undangan, walimatul uruh dan sebagainya, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Dan kalau ramai-ramai itu, pakailah pelitup muka. Jagalah keselamatan diri kita dan keluarga kita, saudara. Keadaan sekarang tak menentu, dengan panasnya, hujan tak menentu juga. Baik saudara, kita masuk dalam segmen naluri kehidupan. Kerana sesungguhnya saudara, saya nak bagi tahu lagi bahawa saya bukan ustaz. Saya juga bukan da'i yang bertauliah. Hanya sekadar
menyampaikan culipan daripada kiriman teman-teman. Bahawa sungguhnya saya penyakit batin adalah merupakan penyakit yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, tetapi dapat dipastikan berdasarkan tindak tanduk tingkah laku serta percakapan yang suka kepada maksiat. Dalam arti kata lain, saudara, penyakit batin bersangkut paut dengan penyakit rohani. Antara contoh penyakit batin ialah hasad, takbur, sombong, angkuh, suka memfitnah, memecah belahkan masyarakat atau penyakit yang berkaitan dengan perbuatan yang negatif, saudara. Jadi apakah tindakan kita andai mengalami penyakit batin ini? Kerana tidak dinafikan, mereka yang mendeриtai penyakit ini selalunya mereka tidak ambil peduli kerana mereka menganggap ia bukanlah penyakit kronik yang harus diubati. Walaupun ia tidak memudaratkan anggota fizikal, tapi lama-kelamaan ia akan memberi kesan kepada rohani jika tidak diubati segera. Persepsi masyarakat Islam terhadap penyakit batin ini amat berbeza berbanding dengan penyakit fizikal. Kerana itulah ramai orang tidak peduli pun tentang hal ini, saudara. Jadi bagaimanapun perlu diingatkan, apabila sampai masanya, apabila saat kita menghadap ilahi, penyakit fizikal akan kita tinggalkan. Tetapi penyakit batin yang mendap di hati ini akan dibawa bersama. Sekiranya kita tidak bertaubat secara semasa hayat, ia akan memberi kesan jangka panjang ketika di akhirat kelak. Dan ketika itu, kitalah insan yang paling rugi di sisi Allah. Oleh itu saya, mereka yang mengharapkan kesempurnaan iman sewajarnya berusaha untuk membersihkan diri daripada segala kekotoran rohani, saudara. Itu yang saya harapkan. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, saudara, jangan sesekali kita beranggapan bahawa diri kita sentiasa baik dan mulia dari sudut pandangan orang lain, kerana ia adalah sesuatu yang amat mustahil. Apa yang perlu kita lakukan untuk sentiasa berbuat baik tanpa mengharapkan pujian atau puja pada orang lain terhadap diri kita. Jadi saudara, jangan kita beranggapan bahawa apa yang kita lakukan, orang akan puji, orang akan puja kita. Jangan. Kerana segala-galanya tergantung pada perasaan orang. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman Mutiara Kata. Saya Kazani, salam. Warga sihat akal. Nurliza, terima kasih. Saudara Mat Sepana, waalaikumsalam. Begitu juga Saudara Mat Sepana, terus UMNO terus marah. Saudara Jamaiyah Muhammad Haji Wan Ismail, waalaikumsalam. Baik, saya tetap tidak lupa untuk mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Ini perlu kita hayati bersama dan saya harap agar pimpinan di Anjung Kuasa di Seri Perdana dapat menghayatinya. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya tidak ada halangan untuk anda lakukan. Tapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Itu perlu anda hayati, saudara, ya. Kerana saudara perlu ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya adalah sekadar untuk memberi informasi, tak lebih daripada itu, saudara. Percuma, tiada dikenakan bayaran, tidak siapa pun membayar saya. Apa yang saya lakukan adalah memberi pencerahan supaya warga kita sentiasa berinformasi. Seandainya bila saya memberi pencerahan dan pandangan, kita mesti berpegang kepada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak setuju, nak hantar kiriman boleh, asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Sebab kita, saudara, ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Itu peringatan saya. Kalau saya tak sebut nanti, besok penggam saya akan telefon saya. Saudara Mat Sepana, kebenaran tetap bersama dengan bosku. Ramli Daud dari Pekan hadir. Saudara Azmi Nordin, cukai dari BN masa perintah 6%. Tak ada. Sekarang ni 8%. Ambil kau, kata Azmi Nordin. Jadi saudara, yang baik gunakanlah baik. Gunakanlah bahasa harmonis. Begitulah saudara Mat Sepana, ya. Saudara,
Tajuk bicara kita malam ini, titian bangsa kian rapuh. Titian ni semacam kita perjalanan bangsa kita ni semakin goyah, saudara. Tapi bagaimanapun, tunggu dulu saya beri pencerahannya. Saya harus memberi laporan sedikit, saudara. Terutama sekali laporan kaji cuaca. Awal pagi tadi, saya menerima laporan bahawa pokok sena. Saat ini pokok sena di kawasan pokok sena di Kedah mengalami gelombang haba yang tinggi. Kerana daerah pokok sena di Kedah dikategorikan mengalami gelombang haba yang merekodkan status cuaca panas tahap 2 semalam dan hari ini. Demikian menurut Jabatan Meteorologi Malaysia. Dalam satu kenyataan yang memaklumkan, amaran cuaca panas tahap 2 berlaku apabila suhu maksima harian antara 37 hingga 40 darjah Celsius. Panas dah. Menurutnya, daerah yang merekodkan status cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga turut meningkat. Kata sudah ada 23 daerah yang disenaraikan dalam kategori terbabit. Selain ibu negara, kawasan yang merekodkan status cuaca panas tahap 1 di Semenanjung ialah di Perlis, Pulau Langkawi, Kota Star, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Yan, Pendang dan Baling. Ini di Kedah, saudara. Sementara itu di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan Timur Laut di Pulau Pinang. Begitu juga di Kuala Kangsar di Perak serta Petaling dan Sepang di Selangor. Beaufort juga, saudara, di Sabah dan Limbang di Sarawak turut tersenarai dalam kategori tersebut. Cuaca panas tahap 1 pula dikeluarkan apabila suhu maksima harian antara 35 hingga 30 darjah Celsius. Dan sekurang-kurangnya ia berlaku selama 3 hari berturut-turut. Baik, saudara. Bagaimanapun menurut Kementerian Kesihatan, ini perlu anda dengar. Ini penting, saudara. Kementerian Kesihatan Malaysia merekodkan kesan daripada haba panas yang membahang, saudara. 13 kes berkaitan cuaca panas sejak minggu pertama hingga ke-9 tahun ini. Ya. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Radhi Abu Hassan, sebanyak 4 kes membabitkan strok haba dan 9 kes kelesuan haba. Sebagaimana saya katakan, saudara, simpan air di rumah, jangan izinkan ini dipanggil heat wave ataupun gelombang haba itu melanda dalam keluarga kita. Itu saya pesan, saudara. Jadi kesemua kes, kata Ketua Pengarah sebut, adalah aktiviti fizikal di luar bangunan semasa cuaca terik. Terdapat 1 kes strok haba dipantau di unit rawatan rapi dan 1 kes kelesuan haba dirawat di wad biasa Hospital Sultanah Maliha di Langkawi, Kedah. Jadi saudara kena hati-hati, saudara. Ini heat wave ni dia bukan main-main, saudara. Dia boleh mengakibatkan stroke. Kalau stroke tu, aduhai, susahlah. Jadi sementara itu, menurut kata Ketua Pengarah, Datuk Dr. Muhammad Radhi lagi, 11 kes yang lain telah pun mendapat rawatan dan ada yang sembuh. Ini puncanya adalah bahang kepanasan yang melampau. Bilangan kes yang berkaitan cuaca panas mengikut negeri adalah 7 di Perak, saudara, 5 di Kedah dan 1 di Sabah. Datuk Muhammad Razif mengingatkan orang ramai untuk mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas, terutama pada Ramadan ini, seperti merancang aktiviti luar rumah, terutamanya kepada warga mas yang berisiko untuk menghadapi gejala bahang haba ni, saudara. Sebab itu, jika ada siapa yang demam, tiba-tiba saya ada demam, segeralah mendapat rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan jika mengalami gejala penyakit akibat cuaca panas, saudara. Cuma, saudara, selain dia panas, tiba-tiba saya ingat mungkin ini kesan daripada pembenihan awan. Apabila Jabatan Meteorologi pula meraporkan ribut petih, hujan lebat dan angin kencang diramal melanda kebanyakan kawasan di 8 negeri. Selain itu, Putrajaya, Jabatan Meteorologi katanya iaitu di Pulau Pinang, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak dan Sabah. Saya rasa mungkin juga apabila dilakukan pembenihan awan itu, tentulah kita mengharapkan turun hujan, dan hujan yang turun kesan daripada pembenihan awan ini, saudara, dia terjadi dengan ribut petih dan sebagainya. Ini harus dihayati, saudara, dan malahan sekarang ini pun di Thailand telah pun mengerahkan 30 jet pembenihan awan dilakukan untuk memerangi kemarau. Saya khawatir sebab saat ini walaupun dilakukan pembenihan awan di Thailand, tapi belum ada hujan yang turun.
Jadi kalau angin itu bertiup mengarah kepada semenanjung ini, mungkin kita juga akan terkesan dan berlaku akibat daripada itu hujan lebat dan ribut petir. Jadi sebab itu berhati-hati saudara. Keadaan di Thailand memang mereka terpaksa menggunakan sejumlah 30 buah jet untuk memasang ataupun menanam benih-benih awan supaya berlaku hujan. Dan kesannya negara kita juga akan terkesan. Apa khabar Puan Salimah Ahmad, Saudara Mat Spana, Saudara Azmi Nordin. Saya sekadar memberi informasi saudara. Baik saudara, itu tentang ini cuaca. Saya dapat laporan di berhampiran dengan Sikamat. Itu di Taman Jujur dekat dengan Sikamat. Kabarnya kesan daripada kebanjiran warga Rohingya di Taman Jujur berhampir Sikamat yang kini telah pun mendapat julukan sebagai perkampungan Rohingya ataupun kampung Burma. Akhirnya perkampungan tersebut telah pun digempur oleh pihak berkuasa malam semalam. Kabarnya etnik Rohingya sudah menetap di kawasan tersebut sejak 20 tahun lalu. Saudara, kita berterima kasihlah kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, pihak polis khususnya. Kerana menurut Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Abdul Khalid Osman, dalam operasi yang dilakukan oleh pihak polis yang memeriksa sekitar 340 warga asing yang tinggal di taman perumahan tersebut, 335 adalah etnik Rohingya, 3 warga Indonesia dan 2 warga Bangladesh. Kita mengharapkan agar tindakan segera diambil kerana kebanyakan etnik Rohingya ini mereka datang menggunakan pasport UNHR itu daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pelarian perang. Kita tak mahu Taman Sikamat akhirnya menjadi seperti Bukit Malut. Saya syabas pada polis. Kerana menurut Datuk Abdul Khalid turut ditahan adalah 3 lelaki warga Indonesia, 2 lelaki Bangladesh kerana melakukan kesalahan mengikut Seksyen 15/1 tinggal lebih lama ataupun melebihi masa yang dihadkan. Semua mereka yang ditangkap telah pun dibawa ke pejabat unit tindakan imigresen di Senawang untuk pemeriksaan lanjut sebelum dihantar ke depo tahanan imigresen di Lengging. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nampak gayanya mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk melangsaikan isu pendatang tanpa izin, saudara. Itu kabarnya, saudara. Saya cuma sekadar melaporkan. Baik, saudara, di India, aduhai, nampak gayanya suasana politik di India yang akan mengadakan pilihan rayanya sudah semakin ganas. Semalam saya melaporkan kemarin saudara, berlaku tembakan, ada calonnya yang ditembak mati dan sebagainya, saudara. Dan hari ini saya dikabarkan di Bangalore di India, sekurang-kurangnya 4 orang cedera dalam satu letupan di sebuah kafe di hub teknologi India di Bangalore. Menurut polis, letupan di kafe Rameshwaram di timur bandar itu berlaku pada waktu tengah hari apabila orang ramai dari pejabat yang berhampiran kafe tersebut sedang beratur untuk makan tengah hari. Saya melihatlah saudara, politik di India tu kadang-kadang memang dia ada sedikit keganasan. India, Pakistan. Itu keadaannya. Dan kita mengharapkan tiada lagi lah kemalangan. Ya, saudara. Saluran televisyen melaporkan sekurang-kurangnya 5 mangsa mengalami cedera. Bagaimanapun tiada pengesahan segera daripada polis berhubung kejadian tersebut. Bagi saya, inilah kesan-kesan bila nak dekat-dekat pilihan raya. Pilihan raya bulan Mei tak silap saya. Saudara, saya akan melaporkan dari masa ke semasa. Tapi saudara, agak menariknya saudara, di England. Ini di England. Nampak gayanya calon-calon yang nak bertanding dalam mana-mana pilihan raya, kalau mereka dilihat sebagai juara memperjuangkan warga Palestin, maka mereka mendapat keyakinan untuk memperoleh undi yang banyak. Ini berlaku saudara apabila ahli politik Britain itu George Galloway dari Parti Buruh. Beliau telah pun berjaya meraih kemenangan besar dalam pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Rochdale dengan menjadikan sokongan terhadap Semenanjung Gaza sebagai modal kempen pilihan raya. Demikian mengikut laporan Sputnik. Menurut media tempatan yang merujuk data parlimen, pemimpin Parti Buruh itu mendapat 39.7% undi, manakala pencabar utamanya calon bebas David Tory cuma memperolehi 21.3%.
Pemimpin Parti Buruh, Keir Starmer, katanya ini untuk Gaza. Anda telah membayar dan akan membayar harga yang tinggi untuk peranan yang telah anda mainkan bagi membolehkan, menggalakkan dan menyembunyikan bencana yang sedang berlaku di Palestin, katanya. Jadi baginya, dia Parti Buruh sekarang ni dalam keadaan tertekan. Kerana saya laporkan minggu lalu, Parti Buruh semakin hilang sokongan. Kesan daripada Risak ataupun Perdana Menterinya dilihat menyokong rejim Zionis di Israel, saudara. Itu yang saya dapat laporkan. Tetapi kabarnya calon dari Parti Buruh ini meraih kemenangan yang begitu besar kerana beliau dilihat memperjuangkan untuk nasib warga Palestin di Gaza. Saudara, apa cerita kata Gaza? Ini satu benda yang amat, bagi saya sebenarnya, ini amat memalukan. Memang sedih, saudara. Saya rasa terharulah apabila Kementerian Kesihatan menyatakan akibat daripada perang Israel-Palestin yang mencecah korban sejumlah 30,000, saya nampaknya kanak-kanak ramai yang maut kesan kekurangan zat, makanan, tiada makanan, penyakit, berjangkit dan sebagainya. Di sebalik daripada ledakan bom, mereka terkena di bawah timbunan bangunan. Kanak-kanak di Gaza sekarang ni tertekan kerana ketiadaan makanan, saudara. Dan apabila penghantaran makanan cuba dilakukan di semenanjung Gaza, ia disekat oleh rejim Israel. Saya merasakan, saudara, Israel ni dia mengundang dendam yang tidak mungkin dapat dipadamkan. Seandainya Gaza, peperangan di Gaza tamat, anak-anak ini akan membesar, saya berkeyakinan mereka pasti akan menyimpan dendam yang tersangat mendalam terhadap rejim Zionis. Kerana mereka kehilangan ibu bapa, mereka kehilangan segala-gala tempat tinggal dan mereka hidup menderita. Tak ada makanan, saudara. Lebih-lebih lagi, saudara, apabila pihak berkuasa kesihatan di Gaza menyatakan bahawa lebih zalim lagi, saudara, apabila tentera Israel meledakkan tembakan terhadap orang ramai yang menunggu bantuan berhampiran dengan bandar Gaza. Dan kesan daripada itu, saudara, 104 orang meninggal dunia dan mencederakan 280 orang. Ini bagi saya memang sikap kebinatangan yang teramat. Warga duk tunggu nak dapat makanan, ditembak begitu saja. Dan ini mendapat kritikan di seluruh dunia nampaknya. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas berkata beliau mengutuk pembunuhan jelik beramai-ramai yang dilakukan oleh tentera Israel terhadap orang ramai yang menunggu trak bantuan di bulatan Nabulusi. Hamas dalam satu kenyataan memberi amaran insiden itu boleh membawa kepada kegagalan rundingan yang bertujuan mencapai kesepakatan, gencatan senjata dan pembebasan tebusan. Rundingan yang dijalankan oleh kepimpinan gerakan itu bukan proses terbuka dengan mengorbankan darah rakyat, katanya. Ini Hamas memang marah sangat sebab rakyat tunggu makanan dekat bulatan di Nabulusi. Tiba-tiba tentera Israel datang tembak secara rambang. Memang zalim lah, saudara. Memang zalim. Sebab itu sempena nak datang bulan puasa ni, berdoalah kita, saudara. Jangan berhenti daripada melakukan doa kunut. Saudara, kita minta lah supaya Allah SWT menurunkan bencananya kepada rejim Zionis. Mereka sekarang ni berada dalam keadaan tertekan. Dunia melihat rakyat nak dapat makanan ditembak. Aduhai. Macam anak-anak ayam jadinya, saya. Saya tak mampu untuk menceritakan lagi. Itulah yang saya dapat laporan yang berlaku di Gaza, saya. Mungkin besok ada laporan-laporan yang lain. Saya kembali ke tanah air. Hari ini tak ada persidangan parlimen. Tapi saya cuma ingin mengulas sepanjang 5 hari persidangan. Hari pertama, titah tuanku. Hari kedua, sebaik saja tuanku. Titah tuanku hari pertama. Hari kedua, sepatutnya junjungan kasih, ucapan terima kasih kepada tuanku berubah menjadi suasana yang hiruk pikuk, saya. Saya melihat, saya ternyata kali ini bahawa pihak-pihak ahli parlimen lebih banyak membazirkan masa dan wang rakyat. Lebih-lebih lagi apabila parti pembangkang membawa soal yang remeh di parlimen. Soal kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak berucap
di tengah-tengah ucapan terima kasih pada yang lain setengah berucap, kerana beliau terpaksa menyambut kedatangan Perdana Menteri daripada Kemboja, itu menyebabkan mereka keluar daripada Dewan. Ya Tuhan. Jadi saya mengharapkanlah untuk 2 hari lagi, hari Isnin nanti, kalau Parlimen bersidang, ahli-ahli Parlimen daripada pembangkang ni, behave yourself lah. Perjuangkanlah untuk rakyat. Semalam bergaduh antara Takiuddin dengan Azalina. Kemarin dulu saya. Begitu juga isu yang paling memalukan apabila ahli Parlimen Tasik Gelugur, Wan Saiful, kononnya mengaku secara terang-terang dia dirasuah. Lepas itu buat kenyataan pula bahawa kononnya SPRM penghubungnya untuk siasatan. Ini semua bagi saya kenyataan bangang. Saya minta maaf lah, mungkin saya jarang menggunakan kataan begitu saya. Tapi saya dah tak larat nak simpan amarah yang bukan-bukan, kerana saya melihat sebagaimana saya katakan dulu. Tahun dulu pun saya dah bercakap. Kita minta ahli-ahli Parlimen berjuang untuk rakyat, bukan berpolitik. Dewan gelanggang di Dewan Rakyat itu Dewan Rakyat, untuk mereka berjuang demi lestari kehidupan rakyat. Bukan nak cari pengaruh politik. Tak habis-habis. Saya kadang-kadang nak terkeluar perkataan mencarut saya, tapi saya cuba tahan. Macam mana? Saya lihatlah. Macam ahli Parlimen daripada Ulu Terengganu. Benda yang tak ada diada-adakan. Akhirnya bila ditegur oleh speaker, saya tarik balik. Dengan cukup begitu saja. Masa rakyat terbuang. Masa Dewan terbuang. Sepatutnya kita sekarang ni sudah berada dalam suasana yang menyantuni masalah ekonomi global. Gunakanlah Dewan Rakyat itu untuk berbincang. Negara kita akan menghadapi suasana yang muram. Apa yang harus kita lakukan? Saya mencadangkan Menteri Kewangan buat 1, 2, 3, 4. Tak minta pula Menteri Ekonomi buat. Bukan untuk menyindir. Rakyat tengah terkesan sekarang ini. Kamu bercakap pumpang-pumpang di Parlimen, kamu dapat RM500 sehari. Engkau orang dapat 16,000 pendapatan. Rakyat ada yang tak dapat apa pun. Jadi sedangkan kehidupan rakyat kamu tak santuni. Anda dihantar oleh rakyat. Rakyat menyokong anda untuk jadi wakil rakyat. Bukan untuk bercakap benda-benda yang remeh. Bukan nak bercakap soal pumpang-pumpang lah, saya kata. Rakyat nak tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah harga barangan. Bagaimana nak menyelesaikan masalah kalau beras tak ada. Bagaimana nak menyelesaikan masalah kehidupan ekonomi rakyat. Bagaimana poket rakyat mau diisi. Bukan cerita benda yang remeh, yang tak ada diada-adakan. Malu saya bila saya dengar ahli Parlimen dari Kuala Terengganu. Tak sebut nama pun saya malas saya. Benda yang tak ada diada-adakan. Dan Parlimen tercemar begitu saja. Saya bukan kali pertama saya nak marah saudara. Tiap-tiap kali Dewan bersidang, mesti saya akan bercakap, mesti naik angin saya. Bagi dol betul lah dia orang ni saudara. Ya, sebab Pak Cu, benar. Sebab itu titian bangsa kita kena reput. Ahli-ahli Parlimen yang bersikap begitu hanyalah ahli-ahli Parlimen Melayu. Bukan ahli Parlimen daripada kaum lain. Kita bergaduh sama kita. Ini yang saya katakan, titian bangsa kita semakin reput. Sebab masa kita berikan untuk mereka mewakili kita. Tak kisahlah sama ada orang sokong tak sokong, tapi anda mewakili kawasan yang anda menangi. Dalam sistem demokrasi, satu undi pun anda menang, tapi anda mewakili keseluruhan penduduk di situ. Rakyat menantikan sokongan. Saya tengok gambar, saya menyampah saya. Mereka bukan lain kawan-kawan saya juga. Saya bertegur sapa dengan mereka. Tapi saya hilang penghormatan. Nak panggil mereka sebagai yang berhormat pun, gelilah saya. Sebabnya, tak sewajarnya mereka bergelar yang berhormat. Kalau menggunakan masa Dewan hanya untuk bercakap perkara-perkara yang remeh. Ingatkan, waktu Agung dah bertitah. Duri Amala, Sri Paduka Pertuan Agong dah mengingatkan. Gunakanlah Dewan ini sebaik mungkin. Sebab baginda pun dia kata saya sebenarnya malu nak datang ke Dewan. Ingatkan dah adalah satu kesedaran. Tak ada saya. Masih bergaduh sama sendiri. Ini yang agak mengecewakan saya. Parlimen tidak lagi dapat dijadikan jambatan menghubungkan pemikiran pemimpin-pemimpin rakyat untuk menyantuni kehidupan warga bangsanya.
Ini yang cukup mengecewakan saya, saudara. Sebab tak pasal-pasal lah. Apalah salahnya bila persoalan sebenarnya apa daripada wakil rakyat pada menteri jawab. Kalau nak tengkah lah, tak ada masalah. Kemudian dalam ucapan junjung kasih pada tuanku, zahirkan harapan kita agar negara kita makmur di bawah payung tuanku, dan tuanku menegur dan kami berjanji, marilah kita sama-sama santuni. Ini tak ada, saudara. Yang bukan-bukan. Lepas sorang-sorang buat perangai. Akhirnya speaker suruh tarik balik. Lepas tu tarik balik. Saudara bayangkanlah kalau nama tuanku pun dia tak tahu nak sebut. Ini wakil rakyat apa? Semalam saya dah bercakap. Saya memang leceh lah, saudara. Ini memang kambing lah dia orang ni. Nak kata apa saya tak tahu. Saya nak sebut perkataan-perkataan lain tu saya tak mampu. Saya bukan orangnya suka mencarut maki hamun. Tapi bila mereka bercakap benda-benda yang remeh, kalau sebagai ahli parlimen, wakil rakyat, saudara, mewakili rakyat di Padang Serai, saya rasa rakyat Padang Serai harus malu mempunyai seorang wakil rakyat yang tak kenal rajanya. Sehingga terpaksa ditegur oleh speaker. Semalam dia terpaksa lah minta maaf, mohon ampun pada tuanku. Bagi saya, bila buat silap, minta ampun. Silap, minta maaf. That's not enough, brother. Tidak mencukupi. Yang kita mahu, parlimen digunakan bersidang, berbincang untuk kepentingan rakyat. Bukan bercakap sembrono. Bukan memperlihatkan kedangkalan anda. Sebagai orang yang sewajarnya dihormati, hilang penghormatan rakyat. Itu kadang saya, sebab saya kata tadi saya, yang malunya tu bukan orang lain, orang kita. Warga kita, saudara. Tidak. Kalau yang bercakap tu di AP, saya ingat baru duduklah Dewan. Kalau bercakap tu daripada kaum India, baru duduk Dewan. Ini tidak, saudara. Mempersoalkan isu agama, isu raja. Lepas tu ada pula itu korupsi, konon-kononnya, ada nak membeli dan sebagainya. Tak ada. Ini masalahnya, saudara. Itu keadaan lah, saudara. Jadi saya haraplah supaya parlimen pada hari Isnin nanti bersidang, sama-samalah kita berdoa agar ada kesedaran, adalah keinsafan di kalangan ahli-ahli parlimen untuk kembali to the line. Itu saja harapan kita. Baik, saudara. Hari ini sebenarnya saya ingin nak bercakap, nak membicarakan tentang hari ini, hari ulang tahun yang ke-58 MARA. Sempena Kongres Ekonomi daripada 29 Februari hingga 2 Mac, hingga besok, saudara. Dan kita melihat, suka tak suka, kena terima hakikat. MARA sudah pun berjaya melahirkan sebegitu ramai warga bangsa kita yang maju. Mereka maju dalam bidang pendidikan, maju dalam bidang ekonomi. Tetapi sejak akhir-akhir ni, saya melihat ada sedikit kemunduran. Ada kerapuhan. MARA sudah tidak lagi dilihat sebagai tempat untuk melindungi warga bangsa. Sedangkan dulu, MARA ini diasaskan sempena Kongres Ekonomi Berputera yang pertama. MARA. Sekarang ni MARA, itu hari saya katalah, saya berjumpa dengan pengurusi MARA, Datuk Ashraf. Beliau mengatakan bahawa dia lebih banyak konsentrate untuk melihat pusat-pusat pengajian tinggi. Pusat-pusat pengajian tinggi itu biarlah Datuk menteri yang jagakan, Datuk Zamri Abdul Kadir. Biarlah dia yang memantau perkembangannya. Yang kita nak tahu, MARA bantu usahawan kita bagaimana. Banyak produk-produk yang dihasilkan oleh warga desa yang sepatutnya digembling oleh pegawai-pegawai MARA. Pegawai MARA ada di setiap daerah, saya. Tapi ekonomi bangsa kita tak dijana dengan sebegitu baik. Saya haraplah Datuk Ashraf Wajidi, saya tak ada berhasrat untuk nak marah dan sebagainya, tapi saya mahu kalau boleh pegawai-pegawai MARA tumpukan ke arah untuk membangunkan ekonomi. Ini sempena Kongres Ekonomi, saya. Jasa MARA memang siapa pun tak boleh nafikan. Memang telah pun berjaya, anak-anak kita belajar, dapat beasiswa MARA dan sebagainya. Tetapi tak mencukupi hanya education dan pendidikan. Bagaimana usahawan-usahawan mereka, usaha-usaha tani mereka. Sebab itu semalam, Yang Amat Perdana Menteri sendiri hadir. Walaupun beliau dijadualkan berucap besok. Jadi kerana keprihatinannya untuk melihat sejauh mana warga kita
bangsa kita bercakap soal ekonomi bangsa. Dia hadir, dia nak tengok, nak dengar. Tapi memanglah kadang-kadang tu agak mengecewakan lah saudara. Sebab bagaimana saya katakan semalam Datuk Johari Ghani sekali lagi menyebut dalam cakap dalam ini Kongres Ekonomi, Datuk Johari Ghani selaku ahli parlimen, Titiwangsa yang juga selaku ketua perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, beliau menjelaskan Bumiputera ketinggalan dalam bidang keusahawan kerana wujudnya budaya Alibaba. Ini juga yang telah disuarakan oleh Presiden UMNO sewaktu beliau berucap merasmikan Kongres Ekonomi. Datuk Sri Zahid awal-awal dah bagi tahu supaya kita tak mahu lagi melihat budaya Alibaba, dan ini disahkan oleh Datuk Johari Ghani. Katanya Bumiputera ketinggalan dalam bidang keusahawan disebabkan budaya Alibaba. Bagaimanapun beliau yang juga pernah menjadi Menteri Keuangan 2, beliau mengatakan bahawa Alibaba itu telah menyebabkan usahawan Bumiputera mengalami kerugian berbanding ejen-ejen Bumiputera. Dan banyak orang kita dulu. Sebab itu sekarang ni dah tak ada dah, alhamdulillah. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menyekat kegiatan tersebut. Tak ada lagi lah orang jadi orang tengah, boleh dapat projek dan sebagainya. Kerana cukup dah kita cari orang tengah. Dia kata waktu saya, ini kata Datuk Johari Ghani, Joe Ghani lah orang panggil dia. Waktu saya duduk jadi Menteri Keuangan 2 dulu, dalam tempoh 25 tahun, sebanyak 1.7 triliun projek telah diberikan kepada Bumiputera. Tapi akhirnya yang dapat manfaat mereka yang jadi ejen kepada Bumiputera. Bukan Bumiputera. Itu realitinya. Dan sekarang ni, bila keadaan itu cuba disekat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, mula mereka menghamburkan maki hamun. Itu keadaan saya. Sebab kata Zahri, kata Datuk Jo, ada ejen-ejen Bumiputera yang jadi pemain industri di peringkat antarabangsa. Sebab itu kita tak mahu lagi konsep Alibaba ini, kalau ada posisi atau dasar baru, tak kena pada tempatnya. Dan kita mengharapkanlah agar Kongres Ekonomi mencernakan sesuatu. Begitu juga yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengharapkan bahawa Kongres Ekonomi kali ini dapat menzahirkan harapan untuk mencetuskan anjakan terhadap usaha memperkasa dan mereformasi agenda pembangunan ekonomi Bumiputera. Selaku Perdana Menteri, selaku pejuang rakyat, beliau tahu benda ni. Sebab itu beliau berharap Kongres yang berlangsung selama 3 hari, sejak semalam saya, dapat menjadi platform untuk merancang hala tuju dalam pembangunan ekonomi Bumiputera. Sebab itu beliau mengharapkan wacana yang kritis sepanjang Kongres berlangsung mampu menzahirkan cadangan-cadangan hala tuju ke mana negara yang perlu dibawa. Ini pendekatan baru itulah untuk mencetus anjakan terhadap usaha memperkasa dan mereformasi agenda pembangunan ekonomi Bumiputera. Itu harapan dan impian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun besok kita tunggulah saudara apa ucapannya. Tapi saya yakin beliau begitu tinggi harapannya. Begitu juga saya lihat antara cadangan terbaik adalah cadangan daripada Timbalan Speaker Datuk Ramli. Datuk Ramli Magno, beliau selaku ahli parlimen Cameron Highland. Hari ini beliau menzahirkan harapannya kerana beliau mewakili warga masyarakat orang asli. Dan beliau sendiri lah keturunan orang asli. Jadi beliau mencadangkan supaya kerajaan dapat membuka sekurang-kurangnya 5% kosa, 5% kota kemasukan pelajar orang asli ke Maktab Rendah Sains Mara dan sekolah berasrama penuh. Selaku Timbalan Ketua Dewan Rakyat, Datuk Ramli mengatakan pengambilan pelajar-pelajar orang asli ke MRSM dan sekolah berasrama penuh adalah secara rawak dan tidak melibatkan sebarang kota. Sebab itu dia merayu, bukalah pintu MRSM, bukalah pintu sekolah berasrama penuh kepada kami masyarakat orang asli. Saya bersetuju. Sebab beliau mewakili warga orang asli. Jangan sesiapa menafikan. Mereka adalah warisan. Mereka adalah pribumi. Jangan kita bersikap macam mana Inggeris di Amerika. Akhirnya Red India dinafikan. Jadi menurut Datuk Ramli, dia kata saya antara orang asli pertama yang dididik dan dibentuk di sekolah berasrama penuh
pada 1971. Itu beliau membuat kenyataan waktu hari ini sewaktu membentangkan Kertas Kerja dan meminta supaya kerajaan dapat membuka. Saya bersetuju sangat, saya. Berilah kota kepada mereka. Kasihanilah. Tak cukup hanya sekadar diwujudkan jabatan orang asli. Tak cukup. Mereka memerlukan pembelaan daripada kita saat kita berkuasa. Nak harapkan orang lain, kaum lain, tidak adalah, saudara. Dan saya juga agak tertarik apabila beliau selaku ahli Parlimen Cameron Highlands menyatakan bahawa Pahang kabarnya akan melaksanakan inisiatif untuk memberi peluang kepada warga orang asli menyertai tanah rancangan Felda pertama untuk orang asli yang akan dibangunkan di negeri Pahang. Inilah saya rasakan satu tindakan yang murni yang dilakukan oleh Datuk Warasdi yang juga turut merasa keprihatinan, denyut nadi warga orang asli yang tinggal di bumi tercinta ini, saudara. Jangan kita nafikan. Jangan kita nafikan mereka adalah warga pribumi. Sebagaimana kita menuntut ini tanah Melayu, jangan kita nafikan mereka juga orang asli yang ada juga tuntutannya. Cuma mereka tidak berkesempatan untuk menimba ilmu, menagih pelajaran yang begitu hebat macam kita sebab mereka tidak beri kesempatan. Sebab itu kalau diberi peluang untuk mereka belajar dalam sekolah berasrama penuh, MRSM, mereka juga akan mengembeling keluarga mereka. Saudara, saya bersetuju dengan cadangan Datuk Ramli dan saya haraplah agar dapatan daripada Kongres Ekonomi ini yang berlangsung di Putrajaya dapat membuahkan sesuatu untuk warga pribumi. Berlaku adillah kepada mereka, saudara. Baik, saudara. Dalam kita bercakap adil ni, ini masalah pula dah orang kita ni. Hari sejak semalam kemarin, heboh satu Melaya, saudara. Saya pun tak tahu pula. Apa saja yang dilakukan oleh, saya bukan nak menjilat, saudara. Ini kenyataan. Saya bukanlah nak membodek, tidak, saudara. Tapi saya hairan. Kita ni satu bangsa yang mudah memaki hamun pemimpin kita. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim berjalan dengan bercapal, salah. Pakai kasut mahal, salah. Pakai jam mahal, salah. Segala-galanya salah. Semalam heboh satu Melaya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim turun dari sebuah kereta di Parlimen. Beliau turun daripada kereta Mercedes dengan pendaftarannya VEV 1158. Eloklah kalau nak main nombor ikut, saudara. VEV 1158. Dan semua masing-masing mencarilah siapa sebenarnya pemilik kereta Mercedes VEV 1158. Cek punya cek, hasil semakan urusan Malaysia dengan beberapa sumber mengesahkan kenderaan yang digunakan oleh Perdana Menteri itu didaftarkan atas nama Duli Yang Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Dan nombor pendaftaran itu adalah sempena dengan bulan dan tahun keputeraan baginda. Bila saja PMX keluar dari kereta tu, jadi bila orang tanya, Tok Sri, pakai kereta masjid, dia kata kurnia. Sebenar-benarnya Agong kita ni jiwanya terlalu murni, saudara. Baginda menghadiahkan, mengurniakan Perdana Menteri dengan kereta Mercedes milik beliau. Ini kadang-kadang kita ni marah, kita sebenarnya cemburu yang bukan-bukan. Apa salahnya Agong nak beri satu kurniaan kepada Perdana Menteri? Dan saudara jangan lupa, saudara, mengikut adat resam, adat-adat orang Melayu dulu, saudara, apabila seorang bendahara itu dilantik sebagai bendahara, jangan lupa, saudara, dalam buku Sulalata Salatin, sila baca bagaimana seorang raja itu tanda penganugerahannya kepada memanda bendahara, menteri, dapat 7 persalin pakaian. Ada tengkoloknya, ada dia punya kain selepangnya, ada kalungnya. Itu anugerah. Apakah salah seorang raja menganugerahkan kereta? Tuanku punya banyak kereta. Kan kita tak tengok dekat pergi ke Johor. Jadi kereta Mercedes yang dipakai oleh Sultan Ibrahim adalah kereta anugerah Tuanku Baginda Agong.
Tentulah baginda pun seronok, bangga melihat anugerah tuanku digunakan sepenuhnya oleh Perdana Menteri. Tapi orang kita lain tak ada, saya. Mula kata ini rasuah agung. Mana mungkin agung boleh merasuah ataupun dirasuah. Saya dah bercakap, saudara. Ini kontrak syarikat. Baca buku Sulalatus Salatin. Apabila seorang itu dilantik, maka diberilah 7 pakaian, 7 persalinan, tanda kasih sayang seorang raja. Tapi kita ni kadang lupa. Ini saya katakan kita lupa titian bangsa kita ni. Kita mengenafikan. Tuanku nak anugerah, suka tuanku lah nak bagi pada siapa pun. Ini dia nak anugerah pada Perdana Menteri. Memanda Perdana Menteri yang dikasihi oleh tuanku. Dia bagi sebuah kereta. Dulu-dulu bagi sepersalin ataupun 2 persalinan, 7 persalinan. Itu cara dulu-dulu, cara istana. Cuma hari ini tak adalah bagi 7 persalinan sebagainya. Tuanku kata, ini anugerah daripada istana, sebuah kereta Mercedes. Apa salah saya? Saya tak silap saya, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pun mendapat anugerah daripada tuanku Johor, saudara. Tak silap saya, dua buah motosikal berkuasa enjin tinggi. Saya jangan lupa, dia tuanku ni dia sayang pada orang, dia bagi hadiah. Yang masalahnya untuk mendapat anugerah salah. Jadi saudara Pak Aus Firdaus dia kata Walaun ni ada penyakit hati. Itu masalah dia, saya. Itu sebenar-benarnya. Sebab itu saya berterima kasih kepada Datuk Rauf. Kerana kabarnya Datuk Rauf sedang berusaha. Di mana Kerajaan Negeri Melaka sedang merancang untuk mengadakan pameran artifak berkaitan legenda Hang Tuah pada Mei akan datang. Katanya sebelum ini sekumpulan penyelidikan daripada Universiti Islam Melaka, Universiti Melaya, Universiti Putra Malaysia yang diterajui oleh Institut Tun Perak telah pun menjalankan kajian berkaitan Hang Tuah di beberapa negara. Kita telah menemukan pelbagai artifak yang kita boleh bawa balik untuk dipamerkan kepada rakyat Melaka dan Malaysia pada bulan Mei nanti. Saya harap dengan adanya artifak-artifak pameran ini, orang dapat faham bagaimana antara raja, dan pemimpin berpisah tiada, antara raja dan rakyat berpisah tiada, saya. Jadi sebab itu katanya, antara yang ditemui di seluruh negara yang dijalani kajian itu adalah keris-keris hebat yang ditemui di Okinawa, Jepun. Artinya Hang Tuah sudah pun berada di Jepun, saudara. Warkah-warkah Hang Tuah akan dibawa balik untuk diberikan sebagai satu penyelesaian tentang kekusutan sejarah yang selama ini tak dapat kita jumpa tentang keturunan sejarah ini. Saya ucapkan tahniah pada Datuk Seri Rauf kerana hasil kajian yang dijalankan itu oleh penyelidik mendapati, saudara, bahawa Hang Tuah merupakan seorang diplomat yang cukup hebat pada kurun ke-15. Hang Tuah pernah dikesan berada di China. Hang Tuah pernah dikesan berada di Jepun, di India, di Turki, di Rom, dan Itali, dan juga pernah menunaikan haji di Mekah. Ini perlu saya ucapkan tahniah lah kepada Datuk Seri Rauf selaku Ketua Menteri Melaka dapat memperjuangkan sesuatu tentang warga anak Melaka yang meninggalkan legendanya, saudara. Jadi isu tuanku kurnia apa-apa pun pada rakyatnya tidak seharusnya dipertikaikan, saudara. Sebab itu sekarang ni saya agak menarik. Saya dapat kiriman daripada Kak Pah sebenarnya. Kak Pah Merah ni dia selalu menghantar kiriman kepada saya. Ada masanya saya gunakan, saya pakai. Ada masa saya tak pakai. Tapi kali ini saya ingat saya perlu pakai. Sebab Kak Pah ni kalau saya Pah Merah selalulah bila tiap-tiap kali perbicaraan Datuk Seri Najib di mahkamah, dia antara orangnya bersama dengan Kak Roy yang tidak henti-henti tanpa dibayar, tak menggunakan wang sendiri, sama ada perbicaraan di Istana Keadilan di Putrajaya ataupun di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bersama dengan saudara Alias. Kak Pah ni adalah orang yang tidak pernah culas untuk berada menghadiri perbicaraan Datuk Seri Najib kerana beliau yakin bahawa Datuk Seri Najib terinaya. Sebab itu dia kata di antara kiriman saya agak menarik bila dia mempersoalkan pertanyaan. Sejujurnya katanya, saya nak tahu
apa perasaan dan keadaan rakyat Malaysia sekarang. Terutamanya dia kata walaun dan walanun setelah berjaya menjatuhkan Barisan Nasional dan Datuk Seri Najib pada PRU 14 yang lalu. Jadi adakah kehidupan kalian sekarang lebih senang setelah Datuk Seri Najib tidak lagi jadi Perdana Menteri? Adakah apa yang anda dapat sekarang ini setelah BN Najib dijatuhkan pada PRU 14? Apakah yang anda dapat sekarang setelah Datuk Seri Najib dipenjarakan? Pada rakyat Malaysia yang kufur nikmat sebelum ini, hadapilah apa yang anda impikan selama ini, katanya. Naik saya tulisannya. Sebab itu kata Kak Pah, jangan salahkan orang lain atau sama sendiri. Jangan lupa anda pernah sama-sama berguling di atas jalan raya untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Sri Najib. Jangan lupa anda pernah sama-sama berguling di atas jalan raya untuk menolak GST. Jangan lupa anda pernah sama-sama berguling jalan raya kononnya mau melihat reformasi yang lebih besar kalau Sri Najib tidak lagi menjadi Perdana Menteri dan Barisan Nasional tidak lagi memerintah. Ingatlah, kalau kita tidak mau menang melalui fitnah dan janji palsu, sudah pasti ianya tidak akan kekal lama. Kalau kita rindu zaman kanak-kanak, sudah pasti, kata Kak Pah, ianya tidak akan kembali. Seperti itulah hidup kita di zaman Najib, dengan pelbagai bantuan diperkenalkan, sudah pastinya ia tidak akan kembali lagi. Hidup ini, kalau kita tidak mampu buat yang terbaik untuk negara, hargailah pemimpin yang telah berbuat baik untuk rakyat Malaysia, agar nikmat yang kita rasai sebelum ini akan kekal ke anak cucu. Terima kasih Kak Pah. Dia hantar kiriman saya bila tengok benda ini, betul juga. Dia tanya apa yang dah dapat sekarang. Dah dapat ke apa yang anda tuntut? Begitu juga sekarang. Hari ini, asyik tak kena Anwar Ibrahim. Jadi kalau turunkan, naik siapa? Ini keadaan saya. Nak lantik Tan Sri Muhyiddin. Terkurung lagi lah kita. Nak lantik Datuk Ismail Sabri. Uyup saya. Nak lantik ini apa bini yang lain, saya tak nampak saya. Ya, sebab itu saya mengharapkan agar kita bersyukur apa kita ada. Benalah negara sebaik mungkin, saudara. Dan hari ini, semalam saya tengok 2 orang wakil daripada Parti Bersatu yang menyatakan sokongan mereka kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka dah bercakap terus terang bahawa mereka tetap tidak akan berundur. Kalau apa mereka dipecat oleh Parti Bersatu, mereka reda untuk mengusungkan kursi parlimen, iaitu Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fazal dan Ahli Parlimen Gua Musang, Saudara Muhammad Aziz Abu Naim. Dia kata bahawa pada dia sekarang ni, dia tidak akan berpaling ke belakang. Sebab itu sebab besok kabarnya Bersatu akan mengadakan mesyuarat agung untuk meminda perlembagaan. Sebab dia kena pindahlah. Pindahlah macam mana pun. Kalau nak pecat saya pun pecatlah, katanya. Gunakan akta begitu. Cuma selalu saya katakan, sesuatu undang-undang yang diwujudkan, dia tidak boleh untuk dikenakan ataupun undang itu diwujudkan untuk mengenakan pada waktu itu. Untuk masa akan datang boleh. Sebab ada orang argue dengan saya bahawa ahli parlimen daripada Bersatu yang menunjukkan sokongan pada Perdana Menteri akan hilang jawatan sebagai ahli parlimen. Saya kata tak betul. Ini juga saya setujulah dengan pandangan daripada ahli parlimen daripada Labuan, Datuk Suhali. Saya cuba berhubung dengan beliau, katanya mungkin minggu depan. Minggu depan dia datang ke Kuala Lumpur, mungkin kita ada buat live, sebab saya nak tanya juga perasaannya. Sebab mereka yakin. Setakat ini 3 orang tu, mereka yakin mereka tidak akan berpatah balik. Sebenarnya bukan 3, ramai lagi. Dan mereka menunggu apa keputusan besok. Apa keputusan mesyuarat pimpinan tertinggi daripada Parti Bersatu terhadap mereka yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia ada 6 orang, saudara. Sahabat saya, saudara Zahari Kecil daripada Wakil Jeli. Saudara jangan lupa. Ahli parlimen daripada Kuala Kangsar. Dan mereka sekarang ni begitu juga ahli parlimen daripada Tanjung Karang. Dan mereka tidak akan berundur. Dan kebanyakan mereka merasakan apa usaha yang cuba dilakukan oleh Parti Bersatu
untuk merombak dia punya apa ini perlembagaan, ini tidak boleh dikenakan ke atas 6 orang ni. Tapi adalah orang kata, adalah saudara orang kata bahawa ini dengan ini 6 orang ni lucut jawatan. Saya kata, kamu belajar tinggi-tinggi, belajar sampai ke luar negeri, tapi takkanlah kamu lupa undang-undang itu diwujudkan bukan untuk mengenakan sesiapa saat ini. Undang-undang itu dikenakan untuk akan datang. Tapi kalau kamu merasakan bahawa wujud begini untuk kenakan hari ini, jadi tidak ada keadilan. Konon-kononnya lah 6 orang ni kalau tak jawatan ataupun dipaksa tak jawatan. Sebab saya katakan lagi, tuanku dah bertitah. Buat macam mana pun tuanku tidak akan melayan mana-mana pihak yang cuba untuk menggulingkan kerajaan yang ada hari ini. Dan konon-kononnya marah sangat nak adakan pilihan raya. Malahan adalah seorang teman saya tu, dia begitu yakinlah kalau 6 orang ini dia adakan pilihan raya kecil. Adakan pilihan raya semula, 6 orang ni boleh menang. Dengan undi yang besar. Saya kata, kamu Tuhan ke? Jangan buat kerja Tuhan. Tak kena gaya dengan apa yang telah pun dibongkar oleh SPRM ini, bertambah huyup dia orang. Parti Bersatu sudah pun, bagi saya lah, deadlock. Sudah menemui jalan buntu. Saudara. Saudara Azminuddin, nak lantik macam mana? Jomlah tak cukup. Saya betul Cik Awang, insyaAllah saya akan mengundang Datuk Suhaili. Yang lain, tadi saya dah undang Datuk ini Syed. Nak undang 6 orang masuk studio saya, penuh pula saudara. InsyaAllah Datuk Suhaili minggu depan. Saudara Nurizal dia kata muka pembangkang tak nampak pun yang cerdik. Saya lihatlah sendiri saudara. Wajah-wajah mereka, muka tu memang tak cerdik langsung. Tapi kita mengharapkan sebagai pembangkang, mereka berperananlah sebagai pembangkang yang berwawasan. Sebab itu kita dulu, saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Zahid Hamidi. Seandainya terbentuk kerajaan perpaduan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, UMNO bersedia untuk menjadi pembangkang yang berhemah. Tapi apa nak buat bila Perikatan Nasional menolak, maka tuanku mengundang ataupun bukanlah mengarahkan, menyarankan supaya UMNO membantu pembentukan kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. UMNO akur. Kalau kita jadi pembangkang, kita akan jadi pembangkang yang baik. Saya yakin, saudara. Waktu UMNO jadi pembangkang, era Pakatan Harapan 1.0, sewaktu Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri, boleh dikatakan semua ahli parlimen daripada UMNO berhujah demi rakyat. Bukan mereka berhujah untuk kepentingan peribadi, tidak. Saya masih ingat lagi. Sedangkan waktu itu, Datuk Seri Zahid dikenakan dengan tindakan undang-undang macam-macam, saudara. Macam-macam dikenakan, diada-adakan. Tapi mereka tidak pun bercakap soal itu. Mereka bercakap soal pentingnya rakyat disantuni. Sehinggalah Pakatan Harapan 1.0 tumbang kesan daripada langkah Sheraton. Kemudian apabila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, UMNO menyantuni juga, tak ada masalah. Dengan sebaik mungkin. Tapi kecurangan daripada pimpinan Perikatan Nasional. Jadi UMNO tak ada jalan lain, tarik sokongan saja. Tumbang. Begitu juga waktu Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Walaupun daripada UMNO kita membangkang sesuatu benda yang tak elok, yang tak betul, kita bangkang. Lestari kita adalah untuk melihat kepentingan rakyat. Hari ini pun saudara, cuba saudara dengar. Kita ada ahli parlimen, saudara Syaha, Datuk Jalaluddin daripada Negeri Sembilan. Apa yang boleh bahaskan? Tidak lain tidak bukan adalah kepentingan rakyat. Cerita tentang rakyat, cerita tentang kepentingan keterjaminan makanan. Tak ada pun nak balon-balon orang daripada parti pembangkang, tak ada. Tak ada pun nak mengatakan bahawa tu dah ada kes dan sebagainya. Kalau saya lihat waktu perbahasan di parlimen, yang bangun membangkang, yang bangun bertelagah dengan ahli parlimen dari pembangkang adalah daripada parti PKR. Dalam PKR Saudara Sani tak silap saya dengan Firdaus Johari daripada ahli parlimen Sungai Petani. Tak ada ahli parlimen daripada UMNO. Sebab kita tak nak buang masa.
kita UMNO merasakan waktu yang ada di parlimen itu perlu digunakan untuk kepentingan rakyat. Bukannya untuk kepentingan peribadi. Tapi mereka melihat ucapan di parlimen itu untuk melonjakkan wibawa mereka sebagai pembangkang. Bagi saya tak ada untung apa pun. Malahan rakyat akan merasa lebih tertipu. Sebab itu saya yakinlah kalau bertanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasti beliau akan mengatakan ahli-ahli parlimen daripada UMNO berperanan di Dewan Parlimen sebagaimana yang diharapkan. Sebab mereka dah masak, dah tahu cara-cara untuk kita berdebat. Kepentingan lain tak ada lain untuk rakyat. Tapi kalau harapkan yang ada di sana, saya katakan semakin reputlah titian bangsa kita. Terpulanglah pada anda untuk menilai yang mana permata, yang mana kaca. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.